Muhyiddin menderhakai perlembagaan. Tahukah anda bahawa sebenarnya pada tanggal 9 Januari, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin sepatutnya memaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa beliau sudah tidak lagi memiliki majoriti sebagai Perdana Menteri. Hakikatnya Muhyiddin Yassin wajib ketika itu memaklumkannya kepada Agong. Kenapa wajib? Kerana beliau merupakan seorang Perdana Menteri yang telah bersumpah untuk memelihara perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Peguam kanan Tuan Hanif Khatri Abdullah berkata bagaimana beliau hendak memelihara perlembagaan kalau beliau sendiri tidak mematuhi peruntukan 43/4 yang mewajibkan seseorang Perdana Menteri memaklumkan kepada Agong jika sudah tiada sokongan majoriti. 11 hari bulan, Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap ke bawah Duli Tuanku untuk menasihati darurat. Isu darurat ni adalah satu isu berbeza. Dan keperluan darurat ni ada keperluan dia, tapi yang menjadi isu di sini adalah niat kerajaan untuk menasihati darurat di sebalik darurat. Bukan isu darurat. Baik. Saya percaya tidak ada orang sangkal darurat. Saya percaya tidak ada orang nafikan ada kepentingan darurat. Pada 11 Januari 2021, Muhyiddin telah menghadap Agong untuk mengumumkan darurat. Darurat yang pasti ada keperluannya dan tidak pernah dinafikan. Ada kepentingannya. Isunya di sini adalah niat Perikatan Nasional untuk mengadakan darurat. Ia dilihat ada sesuatu yang ingin dilindungkan iaitu legitimasi seorang Perdana Menteri, katanya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan secara langsung dalam rancangan antara politik dan undang-undang dengan tajuk Antara Raja dan Mahkamah di Jom Channel malam tadi. Barang diingatkan bahawa di bawah Perlembagaan Perkara 145/2, kita mempunyai Peguam Negara yang sepatutnya menasihati Perdana Menteri dan Agong dan mana-mana yang dilihat perlu. Peguam Negara sewajarnya malah wajib menasihati PM pada tanggal 9 Januari supaya menghadap Agong untuk makluman ketiadaan majoriti. Andai betul Peguam Negara ada bersama Muhyiddin pada 11 Januari, adalah menjadi tugas beliau untuk memaklumkannya, malah menasihati Muhyiddin untuk berbuat demikian. Apabila Peguam Negara tidak memberitahu atau mungkin telah diberitahu tetapi Muhyiddin enggan mendengarnya, Peguam Negara perlu memaklumkannya kepada baginda tuanku. Itu tanggungjawab Peguam Negara. Inilah masalah pokok di negara ini. Pihak yang diberi tanggungjawab di bawah perlembagaan dan undang-undang seringkali takut untuk menjalankan tugas mereka, tegas Hanif. Kononnya atas alasan salah mencampuri urusan politik negara. Kalau Peguam Negara tidak faham, siapa lagi yang nak faham? Peguam Negara adalah kedudukan tertinggi perundangan negara. Kalau sudah diberi nasihat tapi Muhyiddin tidak mahu mendengarnya atau memang berniat untuk tidak mahu memaklumkannya kepada rakyat dan Agong, itu adalah satu kesalahan. Perlu diingat bahawa soal legitimasi Perdana Menteri tidak mempunyai kesan kepada kesahihan darurat. Yang penting, Perdana Menteri yang tidak sah perlu dilucutkan jawatannya supaya proses seterusnya boleh dilakukan oleh Agong mengikut budi bicara baginda. Katanya negara kita di bawah perlembagaan tidak boleh membenarkan seseorang yang tidak berhak menjadi Perdana Menteri kekal berselindung di sebalik darurat kerana darurat tiada kena-mengena dengan isu keabsahan Perdana Menteri. Itu fakta. Hanif bersetuju dengan kenyataan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional telah mentadbir negara dengan melanggar keharmonian perlembagaan malah mengkhianati perlembagaan. Hanif dengan lantang menegaskan bahawa Muhyiddin telah mengkhianati dan menderhakai perlembagaan sebagai Perdana Menteri yang tidak meletakkan jawatan bila mengetahui ketiadaan majoriti pada 12 Januari lalu. Selagi tidak dimaklumkan, selagi itulah perlembagaan itu diderhakai dan diderhakai setiap saat oleh Muhyiddin. Muhyiddin memang tidak akan suka mendengar kenyataan ini, tapi itulah hakikat kebenarannya, wahai Perdana Menteri Tebuk Atap. Terimalah kerana kita hidup bukan untuk menongkat langit. Kita ada hari di mana kita dihisap dan diperhitungkan. Rakyat biasa, orang politik, ahli dewan rakyat, pengamal undang-undang dan ahli akademik perlu meluahkan kebenaran secara betul. Gelombang kecil akan berubah menjadi tsunami yang maha dahsyat. Pastinya Muhyiddin jauh di sudut hatinya, beliau tahu apa yang sepatutnya beliau lakukan. Tetapi mungkin orang di sekelilingnya yang khawatir akan kehilangan kuasa dan takut kehilangan peluang dalam dunia politik selepas ini. Mahkamah pula bertanggungjawab untuk mentafsir dan menerima pakai peruntukan perlembagaan untuk membantu dan memahami tadbir urus negara. Namun ianya mempunyai had berkaitan dengan keputusan Yang di-Pertuan Agong. Oleh itu, jangan sesekali disalahkan mahkamah atau istana kerana pokok permasalahan yang kita hadapi adalah nasihat yang datangnya daripada orang yang tiada kuasa
dan nasihat yang dilihat ada kepentingan diri serta kerajaan yang dianutinya. Ingat, rakyat memerhati.